Okay. Saya ingat kita boleh kot untuk orang tu. Ustaz Sabri macam mana sekarang ni? Kali kita. Baik Ustaz, nampak SPI belum ada tapi ada WhatsApp kepada Ustaz Zaki. Semua yang lain adalah SPM, pengurusan pun ada, integriti pun ada. SSM tak pasal ni. Timbalan pembelajaran pun ada. Cuma SPI dengan SP khas kot. Belum lagi. SPK ya. SPMU pun tak nampak lagi tuan. SPMU tak ada lagi. Apa saya WhatsApp tu. Okay. Ada seorang wakil dia. Kita mula dulu pelan-pelan dah apa. Tapi hari ni kita pun tak lama sebab laporan-laporan saja. Kita mula dulu kot. Cikgu Hasnuddin ada? Hasnuddin tak nampak belum lagi tuan. Hasnuddin. Mak adalah kawangan sekolah ada wakil Guru Adidan tu dah. Datin Siti Kecah Sifah. Ya Ustaz. Dengar suara Datin ni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bawa masuk Ustaz. Betul Adidan? Ya? Adidan ya? Ya, saya Ustaz. Saya. Okey. Baik. SPI kot saya ingat dengan ni, dengan manusia ada? Tak ada? Belum tuan. SPI, SSM, Sekolah Kebangsaan Suping, dan juga SPK. SPMU. SPMU. Saya ada WhatsApp. Ya, tak apa. Saya ingat sebelum tu kita mula dululah kot. Pelan-pelan. Boleh tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rali sadri wa sili amri wa hlul 'uqdatam min lisani yang kita mulakan isyrat tengkuasa penguraian dengan tujuh ni dengan sama-sama kita baca kitab Al-Fatihah. Pertama saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan timbalan dan juga aktiviti serta semua ketua dan semua tengkuasa, ahli-ahli tengkuasa yang hadir pada petang ini. Ini mesyuarat kita yang ke-8 dan untuk kali ini kita dah masuk dalam satu fasa yang lain pula, iaitu fasa lockdown ini untuk 2.0 menyebabkan nampaknya kerja penyuraian kita ni agak terganggu sedikit. Walau bagaimanapun kita pertama kali merakamkan ucapan dan terima kasih kepada tuan-tuan timbalan, tuan-tuan GP, tuan-tuan semua atas kerjasama bagi menjayakan program ataupun kita panggil penyuraian murid dan juga murid suatu MK Matair yang kita jangkakan pada 14 bulan ini. Kalau bagaimanapun nanti kita dengar setiap nanti daripada badan perbincangan kami dengan tuan-tuan dengan Tuan Farah tentang kedudukan tarikh penyuraian itu yang kita lihat di sana berlakunya lockdown ini banyak kerja penyelenggaraan ini tak dapat dilaksanakan dan gerakan kita agak terbatas. Jadi oleh kerana itu dengan telah kita buatlah
bersama dengan Pusat Tinggi Guru ni DST, dan nanti saya akan dapat maklumat sekolah perkhidmatan sekolah MIDI dengan berkaitan dengan tarikh yang kita itu, ya. Dan di pihak Rusia juga terima kasihlah kepada pihak sekolah yang telah pun mengambil tindakan yang sewajarnya, iaitu mesyuarat bersama pada 31 Mei yang lepas, dan juga kepada pihak sektor psikologi, iaitu Ketua Kaunselor Negeri kita, Cikgu Abdul Latif, yang telah melaksanakan program bersama antara SPC dan juga SMKA guru-guru SPC dan juga SMK Mata Air. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, saya difahamkan sehingga katanya jadi tak apa, masa ada lagi, boleh tambah lagi aktiviti kita. Dan juga terima kasih semua sektor yang telah pun menyempurnakan, melengkapkan beberapa timeline yang ada dalam yang telah disediakan oleh Kajian Mat Sabri selaku Rusia untuk program penyuraian ini. So jadi saya ingat untuk mesyuarat kali ini kita akan mendapat apa-apa pelaporan dan juga keputusan untuk teruskan aktiviti penyuraian ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih tuan-tuan, dan insyaAllah pada minggu datang saya dah maklum mungkin Tuan Pengarah akan kursikan peserta inilah. Dia kalau ada keperluan dia akan hadir lah. So saya ingat saja sebagai khidmah ataupun ucapan kepada saya, kita masuk pada agenda kedua, iaitu pembentangan minit mesyuarat. Saya silakan Ustaz Sabri. Baik Tuan Pengerusi, saya bentangkan minit mesyuarat jawatankuasa penyuraian SK Cuping ke SMK Mata Air bilangan 7 tahun 2021. Mesyuarat ini kita telah buat pada 27 hari bulan Mei, hari Khamis minggu lepas. Dalam talian juga pada jam 2.30 hingga 4 petang. Dan ini adalah kehadiran, kemudian agenda pengurus, ucapan pengurusi, pembentangan dan penerimaan minit mesyuarat yang sebelum itu, makluman dan juga perkara-perkara berbangkit, dan seterusnya lah. Boleh saya teruskan kepada saya ingat minit ini diterima seluruhnya, tak ada apa-apa penambahbaikan, dan sila untuk makluman. Baik. Okey. Demikian adalah minit maklum balas. Okey, bermula daripada perkara ataupun para 1.4. Sektor pengurusan sekolah diminta keluarkan surat makluman kepada warga sekolah dan kepada ibu bapa secepat mungkin. Kemudian sektor pengurusan sekolah sudah sudah beri maklum balas. SPS telah menyediakan 2 surat, satu kepada sekolah dan satu lagi kepada ibu bapa sebagai makluman penyuraian pada 14 bulan Jun 2021. Namun pada taklimat Tadbir urus pengarah maklumkan tentang penangguhan, surat telah dihantar tetapi TPP sektor pengurusan sektor pengurusan. Surat makluman penangguhan juga telah disediakan dan untuk disahkan oleh timbalan sektor pengurusan. Saya tak jelas tuan. Sektor sekolah. Ustaz, macam ni. Ya. Kita dah sedia 2 surat. Okey. Satu surat kita tujukan kepada ibu bapa dan satu lagi melalui sekolah lah Ustaz. Ya. Satu lagi surat kepada guru besar
untuk memaklumkan tentang penyuraian pada 14 Jun ini. Saya dah hantar untuk disemak oleh Tuan Timbalan saya lah, Cikgu Hamidi. Kemudian kita mendengar taklimat takbir urus oleh Tuan Pengarah pada 2 hari lepas, pada Isnin tu, dan kita sedia maklum bahawa Tuan Pengarah minta buat penangguhan lah tentang penyuraian tu. Yang saya faham lah kan. Kemudian yang kedua, saya ada terima WhatsApp juga daripada Ustaz tentang buat surat penangguhan. Jadi surat penangguhan tu, surat penangguhan dah pun saya buat kemarin. Kemudian saya hantar jugalah kepada Cikgu Hamidi untuk dia semak dululah. Jadi dia semak dulu sebelum ditandatangan oleh Tuan Pengarah. Jadi surat tu tadi, pagi tadi saya sempat juga berbincang dengan Tuan Timbalan berkenaan surat tersebut lah untuk disemak dulu oleh Tuan Timbalan kami. Itulah kedudukan surat-surat tu, Ustaz. Kita surat tu macam mana Cikgu Hamidi? Okey, berkaitan dengan surat. Kemarin saya ada mesyuarat dengan pengarah berkaitan dengan sekolah APJ tu. Okey, sekarang ni kita nak kena bincang balik. Surat tu kita tak boleh keluar dalam surat tu, kita tak boleh masukkan tarikh. Seperti mana yang pengarah maklumlah pada kita. Jadi maksudnya surat tu kita juga akan keluarkan balik kepada ibu bapa dan guru-guru dan dia punya dua surat tu lah. Tapi dalam surat tu kita tak akan nyatakan tarikh. Kita akan maklumkan dalam surat tu, kita akan setelah arahan PKP ini kita mendapat arahan kata boleh bergerak itu. Jadi maksudnya seminggu sebelum kita berpindah tu kita akan bagi tahu tarikh yang betul. Jadi maksudnya surat yang Cikgu Adidam bagi tengok masa seminggu lah. Jadi surat yang Cikgu Adidam bagi kat saya tu saya kena alter balik. Jadi maksud dia dalam tu kita ada nyatakan tarikh. Jadi seperti mana yang itu pun kita bincang secara tak langsung Ustaz bersama dengan Tuan Pengarah tu. Jadi dalam tu kita tak perlu letakkan tarikh. Cuma kita akan maklumkan berdasarkan kepada perubahan arahan PKP ini. Kita kata jadi saya rasa dalam minggu depan tu kita keluarkan jugalah surat. Cuma dalam surat tu kita kena alter tak ada tarikh lah. Tak tarikh. Kita kata yang sepatutnya 14 tu kalau ditunda tarikh yang akan tentukan lah. Satu tarikh yang mana kita akan nyatakan juga dalam tu, kita akan maklumkan tarikh sebenar tu seminggu sebelum berpindah. Okey Ustaz. So boleh tengok semua dah clear tu kan? Sebab gerak kerja kita tak dapat laksanakan sebab COVID ni. So terima kasih Cikgu Hamidi. Baik. Dan seterusnya berkaitan dengan amplifier dan speaker untuk SMK Mata Air. Jadi keputusan mesyuarat minggu lepas, SMK Mata Air akan dapatkan sebut harga pakar sama ada pertambahan speaker atau penyelenggaraan sistem sedia ada yang diperlukan. Kemudian akan dibentangkan daripada mesyuarat yang akan datang. Jabatan Pendidikan akan kena pasti sama ada perolehan ataupun penyelenggaraan yang diperlukan sebenarnya. Kalau sebut harga tu tulis kena beli baru, kita beli pakai perolehan, sekiranya penyelenggaraan akan pakai duit penyelenggaraan. Dan ini adalah maklum balas daripada sekolah Mata Air. SMK Mata Air berancang untuk berbincang dengan Sekolah Kebangsaan Chuping pada 31 Mei 2021, iaitu hari Isnin minggu lepas, sebelum membuat sebut harga, tetapi perjumpaan tersebut terpaksa ditangguhkan kerana pihak sekolah terpaksa menghadiri 2 Google Meet pada hari yang sama. Oleh itu, pihak sekolah belum membuat sebut harga lagi. Okey, Sekolah Mata Air ada apa-apa maklumat tambahan? Cikgu Fazilah ke? Cikgu Ismail ke? Ada maklumat tambahan tentang amplifier ni? Assalamualaikum Ustaz. Untuk amplifier ni macam yang diterangkan dalam maklum balas tadi, saya sebenarnya memang nak berbincang dengan Guru Besar Hasnuddin
berkenaan dengan mungkin perkongsian lah, sebab bahagian yang tak mendengar itu adalah bahagian blok belakang. Dan bila kita menyemak pada penggunaan tu, sebenarnya kita tak perlu beli amplifier baru, cuma mungkin kita akan tambahkan speaker di bahagian belakang saja. Dan ada yang kami nak bincang tu, kemungkinan ada speaker yang boleh kita ambil daripada Sekolah Kebangsaan Chuping dan kita sambungkan di Sekolah Menengah Mata-Air, tapi perbincangan tu tak dapat dibuat lagi lah. Jadi saya mungkin kalau guru besar dengar kat sini, itulah yang kita akan bincangkan, sama ada boleh ambil daripada Sekolah Chuping dan penambahan speaker. Okey, keputusan kita buat ni mohon sekolah SMK Mata-Air dan SMK Chuping berbincang semula dan memberi maklum balas pada mesyuarat akan datang lah. Okey. Baik Ustaz, itulah kami belum tetapkan lagi tarikh untuk berjumpa. Tak apa. Itu kita serah pada sekolah. Okey, baik Ustaz. Mesyuarat akan datang tu kita dapatlah maklum balas tu ya. Okey. InsyaAllah. Kita seterusnya, nombor 4, bilangan 4, Ustaz. Baik, seterusnya yang keempat, SMK Mata-Air dan SK Chuping diminta sediakan senarai keperluan keselesaan ekoran daripada mesyuarat yang akan diadakan pada 31 Mei nanti. Jadi kalau kita tengok maklum balas, Mata-Air telah membuat pembentangan dalam mesyuarat yang lepas pada 27 Mei. Cuma pendetailan tu kita persetujuan antara SMK Mata-Air dan juga SK Chuping tu yang dijadualkan pada 31 Mei jugalah, tapi ditangguh. Mungkin mesyuarat akan datang kot tuan. Ini ditangguhkan tak dapat laksanakan. Ya Ustaz, sebab tak sempat nak bincangkan. Sebab ada yang kita letakkan dalam senarai untuk keselesaan tu, bila sembang dengan Cikgu Hasnuddin, dia kata misalnya untuk tapak basikal budak-budak, sebenarnya dia kata murid Sekolah Kebangsaan Chuping tak ramai pun. Tapi tapak untuk pelajar sekolah rendah adalah kita mohonkan tambahan kan. Tapi bila ada berbincang sikit dengan ni, Cikgu sendiri kata tak perlu pun sebab budak yang nak datang tu naik basikal tak ramai. Jadi mungkin kami kena bincang dululah. Sebab apa yang kita mohon tu, sebab kita ingat mungkin kita kena buat pertambahan mengikut kepada kehadiran murid-murid sekolah kebangsaan. Tetapi ada benda yang mungkin tak perlu. Saya ingat yang satu lagi tu kaitan mesyuarat untuk yang guna sama tu, saya ada maklum dulu kan, saya ingat mungkin terlepas pandang kot. Ada tak Ustaz Sabri dulu? Saya lupa. Ya tuan. Mesyuarat yang 31 bulan tu patutnya mesyuarat guna sama. Guna sama ya. Ya, mesyuarat 31 bulan. Untuk 31 bulan yang kami tangguh tu. Ya, sepatutnya tu. Okey, dua sekali lah bincang nanti dalam mesyuarat ni. Apakah modul-modul ataupun perkara keselesaan yang perlukan, dan juga bagaimanakah tempat-tempat ataupun aktiviti guna sama yang perlu di antara kedua sekolah tu ya. Boleh? Ustaz, saya rasa bila kami nak berjumpa dengan Sekolah Kebangsaan Chuping nanti, kalau bolehlah dapat dihantar mungkin seorang dua wakil daripada jabatan supaya boleh orang kata jadi macam moderator ke ataupun boleh sebagai saksi lah apa yang kami bincangkan tu. Okey, boleh. Nanti kita akan bagi 3 orang, SPS, IT dan juga perancangan. Okey, baik. Nanti kami set tarikh untuk perjumpaan guna sama tu. Dan kami akan maklum pada jabatan, pada Ustaz. Baik. Terima kasih. Okey, seterusnya Ustaz Sabri. Baik, seterusnya pengurusi memohon agar kerja penutupan longkang diberi perhatian atas sebab-sebab keselamatan. Sungguh pun kerja-kerja penutup longkang tidak memberikan impak kepada pengoperasian sekolah. Dan maklum balas daripada SIP mengambil maklum seperti yang telah diterangkan, status penutupan longkang sedang ditempah dan disediakan oleh pihak pengilang. Okey.
Yang ini peruntukan dah ada lah. SIP siapa ada? Puan Rabi ada tuan? Rabi'atul Adawiyah. Kita ada peruntukan Ya, ni. Ustaz. Ya, Ustaz. Peruntukan untuk longkang ni kita ada kan? Apa dia? Ni yang Sorry, Ustaz tak dengar. Suara Ustaz yang betul-betul, penutup Ustaz. longkang ni kita ada ni kan? Ada tuan. Betul-betul ya? Okey, tu dia saya ni apa Sofian dah ni lah. Jadi kalau ada kita on je lah. On je lah. Memang dah dalam kontrak tu kita dah masukkan penutup longkang dan kontraktor dah tempah pun dikilang. Itu jawapan itu yang saya nak tu. Tempah. Semua satu jawapan lagi bila kita siap. Yang ni Puan Roberto tolong Puan Roberto. Saya saja tanya tu biar marah saya lagi. Okey. Ustaz, untuk makluman. Ada timeline kita tu ada kan? So, ya. Belum lagi Ustaz, tak ada lagi. Kita bagi kontraktor stop kerja 2 minggu. Nah Ustaz? Apa tu? Kilang pun mungkin stop kan? Kilang pun mungkin kilang 60% kena stop kan? Tak tahu lah tapi yang dia dia jalan yang kita tu. Okey. Apa pandai-pandai lah, apa selutok apa yang hak tu buat dulu kata. Kan? Jadi kita yang tu kilang yang akan main pasang kan. Kalau kita dah ada duit, bukan Ustaz, pihak kontraktor yang akan pasang. Kontraktor pergi ambil lah kilang buat PCR. Kontraktor ambil pasang. Boleh? Tapi buat masa sekarang kita buat stop work order pada pihak kontraktor selama 2 minggu Ustaz. Okey. Boleh tu. Boleh. Okey. Baik, seterusnya tuan. 4.3, sektor pengurusan maklumat akan memulakan kerja-kerja pemasangan rangkaian sebaik selesai kerja-kerja penyelenggaraan oleh SIP dan kerja-kerja perpindahan oleh SPS. Tarikh yang dikenal pasti untuk SPM mulakan kerja adalah pada 8 Jun 2021. Jadi maklum balas daripada SPS sudah bersedia dengan kontrak perpindahan untuk menyewa 3 buah lori dan 6 orang pekerja. SPS juga telah menubuhkan jawatankuasa kerja peringkat SPS untuk membuat pemantauan semasa proses pengangkutan barang. Okey, jadi ini kita kena tangguh jugalah kan? Sediran ya. Ini Cikgu Hamidi ya. Okey Ustaz. Berkaitan dengan lori perpindahan ini, kita memang tangguh. Saya minggu lepas kita dah on EP tapi kita sempat lagi lah kita tak keluarkan. Cuma saya nak penjelasan dia punya SIP boleh clear dia punya kerja tu kalau kita tangguh sehingga 14 bulan Jun ini. Dalam tempoh sekarang hingga 14 Jun kita tak bagi dia masuk buat kerja. Jadi lepas daripada 14 Jun tu, berapa lama SIP akan ambil untuk settlekan semua kerja SIP? Cuba pandangan tengok. Okey, kami perlu tarikh itu supaya daripada tarikh itulah sebenarnya yang kita bincangkan Tuan Pengarah, bila tarikh baru kita nak keluarkan surat untuk masuk dan untuk angkut barang. Ya. Jadi kena unjur balik, 14 bulan tu kena unjur balik. Tapi tadi saya sembang dengan pengarah, dia kata jangan unjur lama kan sebab kita dah write banyak. Jadi saya suruh balik ke SIP, kok ada respon macam mana, pandangan? Halo? Tuan Musi. Okey, untuk kerja-kerja SIP, basically untuk kerja elektrik. Ya. Sila Puan Roberto teruskan. Ya, ini apa Sufian bagi laluan pada Rabi'atul Adawi. Okey, terima kasih. Terima kasih. Untuk kerja-kerja SIP, basically untuk kerja-kerja yang kita nak serahkan pada 9 Jun seperti yang kita bincangkan dengan pihak dengan pengarah sebelum ini, boleh dikatakan kerja kita dah 100%. So untuk kerja-kerja untuk menyusun perabot itu dah boleh buat dah.
Okey, kerja yang sedang berjalan sekarang adalah kerja-kerja mekanikal. Sebab DB baru sampai, so pihak mekanikal akan melaksanakan kerja lah, tapi disebabkan kerja-kerja sekarang tengah stop order, so mereka terpaksa stop. Tapi kalau nak ikutkan, kerja-kerja mereka ni tak melibatkan pada keseluruhan kawasan lah. So dia hanya akan pasang tarik dia punya wire je, dia tak ada buat kerja-kerja lain lah. Kalau untuk kerja-kerja partition, hanya untuk pemasangan sliding door saja. So boleh dikatakan untuk kerja-kerja SIP ni dah nak hampir siap lah. Kalau nak masuk, kita boleh benarkan lah. Terima kasih. Tadi tarikh tu agak berapa bulan ni? Kita tengok Ustaz. Yang shilling-shilling semua dah siap kan? Shilling dah siap, terima kasih. Okey. Saya ingat untuk fizikal tu dah banyak dah, 100%. Cuba kita bagi pandangan tengok untuk tarikh bulan tu, untuk SPS nak masuk. Tuan, mohon mencelah Tuan. Ya. Saya ingat saya dalam 2 mesyuarat lepas kot, Puan Rabi Atun kata dah ada 8 kelas yang sudah siap sepenuhnya, boleh serah dah. Saya rasa dan beberapa kelas lagi dijangka siap beberapa minggu selepas itu. Saya rasa dari segi nak angkat barang dan juga boleh buat seperti mana kita setuju minggu lepas. Minggu lepas kita setuju 8 hari bulan Jun Tuan. 8 hari bulan Jun pemasangan rangkaian dan juga perabot boleh masuk dah tarikh ini. 8 bulan Jun. Kita kerja-kerja ni boleh laksanakan lah ni Sofian sekarang ni. Kalau 8 Jun dalam masa ni. Untuk kerja-kerja kontraktor sekarang ni, dia tak boleh lagi Tuan. Itulah. Tak boleh lagi. Dia masih lagi arahan untuk tangguhkan lah. Jadi kontraktor tu dia kena mohon kepada CIDB. Ya, kalau dia nak kontraktor nak dapatkan nak teruskan kerja ni, dia kena dapat kelulusan daripada KPM dan juga CIDB lah. Kalau kita bantu mereka mohon, boleh? Kita boleh tengok dulu perkembangan 2-3 hari ni macam mana Tuan. Okey, Kalau kata Perlis nampak kalau kosong lagi 2-3 hari, mungkin CIDB, KPM pun mungkin akan boleh kot bagi kelonggaran sikit. Ya, ni lah faktor kita ya. Tapi macam ni Ustaz, boleh pada pandangan saya. Okey, sekarang ni oleh kerana kita dah ada tarikh yang sepatutnya dia siap itu, seperti mana yang dimaklumkan tadi 9 Jun. Jadi kalau maksud dia daripada sekarang sehingga 9 Jun, maksud dia tak boleh buat 1 hari bulan hingga 9 Jun, maksud dia kita ada 9 hari. Ya. Jadi maksud dia kita dah bawa siap-siap dah tarikh 9 hari itu ke depan. Maksud dia katakanlah kita ambil daripada 14 tu campurlah 9. Ya. Kita pasal kita bukan macam ni. Kita jangan kata kita benda tu boleh buat tak boleh buat, tapi kita perlu satu tarikh yang perlu kita nak cakapkan nanti. Jadi kita kalau kekalkan tarikh tu boleh ya? Jadi kita pegang kepada tarikh yang sedia ada, katakan 9 hari bulan sepatutnya dia dah siap. Itu kita dah bincang kan. Jadi kita tambah lagi 9 hari ke depan. Jadi maksud dia walaupun kita tak boleh buat main agak-agak. Jadi nanti bila kita dah huruf dengan surat ni dengan ni apa, kita nak kena buat pembatalan pula apa semua. Jadi saya mencadangkan begitu, walaupun kita rasa Perlis ni mungkin dijangka akan jadi hijau balik, tapi kita pegang kepada SOP yang dikeluarkan oleh MKN lah dalam tempoh 14 hari ni. Itu cadangan saya. 9 hari lah depan. Boleh begitu. Kalau nak bagi kerja kita tersusun, saya setujulah cadangan Tuan Timbalan pengurusan sekolah tu. Kalau tidak kita main teka-teka agak-agak dia tak ada tarikh kan. Itu saya kata nak bagi tarikh tu agak tak apalah, nanti kita tengok kan. Tak tarikh tu sebagai kita ready nak ada sasaran kita. Okey. Saya minta tengok tarikh apa kita boleh letak. Tengok fokus ni. Kita nak ambil 9 hari ya selepas tu. Setuju Tuan. Boleh. 9 hari boleh. 9 hari selepas jadi berapa bulan tu? Kita tengok Ustaz. Baik, daripada 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 9, 17 hari bulan Jun. Okey, boleh 17 bulan Jun.
Saya kalau saya suka tengok ni habis PKP tu 14 kan, 15. Boleh. Tak ada noh. 17 boleh lah, 17. Okey. Setuju lah di SPS, setuju? Ya, Tuan Timbalan. Berkaitan SPS tak ada masalah kan. Kita Alright, okay. cuma kita kalau kerja boleh siap. Ya, dari segi barang tu maksudnya saya rasa saya dah bincang semua dah dengan kontraktor apa semua tu. Okay. Cuma sekarang ni kita nak bila kita buat keluar pasal kita kena fikir macam ni Ustaz. Ya. Bila kita boleh bersekolah semula, bila kita buat keluar barang, maksudnya kita tak boleh benarkan SK Cuping bercuti. Itu yang telah kita ya. Itu maksudnya kita perlu ada satu tarikh yang betul supaya nanti kalau kita dah keluar barang tiba-tiba pelajar sana tak boleh masuk. Jadi kita dah maklum dari awal kita tak akan bagi cuti. Pasal cuti itu tak ada dalam akta kita yang kita boleh bagi cuti. Kecuali lah kalau ada kes yang tertentu nanti kita kena putus di pangkat pengurusan tertinggi lah. Ya. Jadi itu yang saya mikir kalau tarikh boleh kita fit, okey saya rasa cantik lah. 17 bulan tu boleh ke SIP ni? Tuan Musi, seperti yang dimaklumkan oleh Puan Robiato tadi, kalau sekadar nak masukkan perabot, kerja-kerja kami itu dah siap, dah boleh masuk perabot dah. Kalau untuk masuk perabot, kita tak ada masalah. Cuma kerja-kerja yang tinggal ni melibatkan kerja-kerja mekanikal. Kalau perabot ada pun kita boleh buat. Okey, kalau gitu macam mana? Sekolah pun okey, kalau itu kita boleh buat, tapi kita kena fikir macam ni, kita akan bawa main meja. Adakah kita tarikh itu bila kita bawa main meja nanti, kita nak pastikan walaupun mechanical tu kerja yang tak boleh masuk. Pasal kita bukan boleh buat banyak kali. Kita bagi 3 hari tu, maksudnya 3 biji lori tu dengan pekerja dia tu, dia angkat satu hari, dia angkat semua sekali. Termasuklah kursi meja. Jadi maksud dia di sana tidak ada orang lagi. Jadi itu yang kita nak bincang ialah kerja walaupun kerja mekanikal tapi maksud dia bila kita angkat perabot, kita angkat kursi meja, budak-budak di SK Cuping tak akan berada di sana lagi. Kalau kata itu kalau kata itu boleh lakukan Ustaz, tak ada masalah. Bagi tahu je. So kalau gitu tengok SIP cuba bagi sekali lagi. Tak ada masalah kan, boleh masuk? Kalau boleh kita tarikh sama. Ada boleh masuk. Boleh kan? Tarikh yang sama Jun. Tu. Jadi SIP dah bagi green light, boleh masuk. Adakah kita tengok nak pergi tengok dulu kah? Tengok kalau ada SIP kata okey, satu sekolah boleh on je lah. Atau satu sekolah, saya nak kepastian betul-betul lah. Maknanya kita dah tetapkan 3 hari tu, maknanya bermula pada 9 seperti yang kita tetapkan sebelum ni. Adakah 9 tu kita akan bergerak masuk barang-barang? Tapi saya dah dapat maklumat sekarang ni katanya Cikgu Asnudin kan kata oleh kerana sekarang ni tak boleh ada lagi yang barang-barang tu belum dapat di-packing kerana guru-guru tak boleh pergi ke sekolah sekarang ni. Jadi saya minta Cikgu Asnudin Ustaz bagi respon. Ada Cikgu Asnudin? Cikgu Asnudin ada tak? Terkeluar kot. Saya mesej dah tadi. Saya mesej sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Okey, mungkin Cik Sofian cakap dulu ke? Okey, saya bagi pihak kita kata tuan rumah lah, Sekolah Menengah Kebangsaan Mata Air. Sebelum ni dalam mesyuarat yang ke-7 tu, saya dah beritahu Ustaz bahawa kami perlukan guru-guru kami kembali ke sekolah dengan beberapa bilangan yang tertentu saja untuk mengemas bilik yang mana kami serahkan kepada SK Cuping. Begitu juga saya dah sembang dengan dalam WhatsApp dengan Guru Besar Asnudin. Dia pun kata dia dekat sekolah sana, dia perlukan cikgu-cikgu pergi ke sekolah Cuping untuk mengemas barang-barang yang nak diangkut ke sekolah Mataya. Jadi sebenarnya surat itulah pun saya hantar kepada Tuan Pengarah seperti mana saranan Tuan Timbalan hari tu ni.
Tapi belum sehingga kini belum dapat apa-apa maklum balas lah sama ada dibenarkan atau tidak. Jadi yang nak berpindah dengan yang nak menerima ni sebenarnya perlu diberi ruang untuk mengemas. Kami nak mengemas bilik-bilik yang diserah pada SK Cuping, dan SK Cuping perlu mengemas barang yang dihantar nanti, barang yang nak dihantar, dan kemudian mengemas di bilik yang diberikan. Jadi itu masalah kami dua sekolah ni sekarang. Kalau setakat nak minta pembantuan daripada pekerja-pekerja swasta, tidak mencukupi sebab bilangan kelas yang diberikan tu agak banyak. Dan sekarang ni masa saya datang kemarin ke sekolah, saya kata saya mohon dalam 10 orang aja. Dalam satu 10 masa orang termasuk pengurusan lah. Mungkin pengurusan 2 orang, kemudian kalau ikut 20% tu cuma 7 orang. Baik Tuan, kita dah bincang perkara ni pada minggu lepas dan ada dalam maklum balas ni. Maklum balas 5.2 ni. SK Cuping dan SMK Mata Air perlukan kebenaran khas agar guru-guru dapat hadir dan selesaikan kerja-kerja mengemas. Sekolah akan keluarkan surat permohonan kepada Jabatan Pendidikan dan menyenaraikan nama guru dan tarikh untuk mereka bertugas lah. Jadi maklum balas daripada sekolah Mata Air, SMK Mata Air telah menghantar surat kepada Tuan Pengarah pada hari Jumaat 28 Mei dan belum mendapat maklum balas lagi. Sekarang ni Terima kasih Sofian, terima kasih. Sofian, ya. Okey, berkenaan dengan kerja-kerja untuk pindah perabot apa semua ni Tuan, saya cadangkan kita buat selepas 14 hari bulan. Walaupun kita kata kita dah siap, dah boleh masuk, tapi kita masih lagi terikat dengan arahan lockdown. Kalau kata kita membenarkan aktiviti ni berjalan, maka banyak staf yang akan terlibat. Jadi mungkin akan ada isu nanti dengan MKN. Kalau kita berlaku pula jangkitan, contohnya. Kita cuba jawab Tuan. Cadang tadi tarikh tu 17 tu okey dah. Kalau 17 tu okey. Jangan pegang 9 ataupun sebelum MCO ni ditamatkan. Okey. Kita ambil keputusan lah 17 ya. Boleh macam ni. Ya. Saya mencadangkan supaya kita bila kita tamatkan 14 hari bulan, 14 bulan tu hari Isnin. Pada 15 hari bulan tu kita belum tentu lagi. Tapi saya mencadangkan tarikh paling awal ni bagi saya 22 hari bulan Jun. Okey, tak apa. Lepas tu dia selepas kalau andainya lah kita tamat dia punya PKP tu, kita tak ada sambung 14 hari bulan tu, kita ada lebih kurang seminggu. Jadi dalam masa seminggu tu maksud dia kita boleh clear lah punya ni. Dan untuk boleh sekolah datang apa buat semua. Sekarang pun kita nak bagi kebenaran khas kepada cikgu-cikgu. Kita pun sebenarnya fikir 2 kali Ustaz. Maksud dia kita tak semua dalam PKP ni kita ikut yang sebenarnya. Pasal kita pun kalau boleh kita tak nak siapa pun pergi ke sekolah. Kecuali pengetua saja seperti mana yang telah kita taklimatkan baru ni. Itu pada pandangan saya lah. Kalau kita bagi kebenaran khas seperti mana Cik Supiang kata tadi pun, kita berada dalam risiko juga sebenarnya. So gini, saya ingat gini, oleh kerana kita tertangguh pada tarikh yang kita tak beritahu lagi, jadi saya fikir bila pelaku pemindahan ni berlaku, baru kita akan tentukan tarikh pemindahan yang sebenar, tarikh penyuraian tu. Pindah barang dulu. So jadi kita ambil masa. Saya cadang perpindahan pelajar ni ialah pada 21 Jun. 21, itu saya rasa paling awal lah kalau saya tengok dalam kalender. Cuba kalau tuan-tuan boleh tengok dalam kalender bagi pandangan. Jadi 21 Jun tu maksud dia hari Isnin. Maksud dia paling lewat pun kalau kata kita sangkut, kita ada Sabtu dan Ahad sebelum dia orang masuk tu, kita boleh clear dia punya apa-apa yang belum kita settle 2 hari tu. Jadi bila dia orang masuk, dia boleh datang ke sekolah. Kalau kita kata 21 kita nak cadangkan untuk tarikh perayaan tu, kita kata tadi kita kata ambil 9 hari kan, 9 hari tu 17. Tadi bukan kan? Kalau 9 hari sekarang ni, depa kalau kira sangkut kerja tadi sepatutnya kerja siap 9 Jun Ustaz. Ya. Dia orang sangkut kerja daripada 1 hingga 9 tu kita anggap 9 hari. Kalau kita bagi 9 hari campur dengan 14 hari bulan, sebenarnya 23 Jun. Okey.
Sepatutnya lah kalau kita ikut dia punya apa yang kita bagi dalam dia punya SST kepada dia orang tu. Jadi maksud dia kalau kita nampak mereka boleh siap lebih awal 21 Jun tu actual lah hari Isnin. Kalau tidak saya cadangkan 28 Jun. Saya cadangkan hari Isnin tu tujuan dia supaya kita ada Sabtu dan Ahad tu kita boleh clear. Apa yang dia punya perpindahan. Pasal dia bila kita angkat perabot sahaja ajar dan cikgu tak akan ada lagi di sana. Dan kalau kita sangkut di SMK mata air, kita tak akan bagi cuti kepada SK Chuping. Seperti mana yang telah kita maklumkan sebelum ni. Okey, kita ada 2 tarikh tu. So, jadi kalau itu kita nak ambil berapa? 18. Maksudnya tarikh perpindahan barang tu. Boleh 18. 19. Kalau kita putus di sini, tarikh pelajar nak pindah tu juga, SPS akan bincang. Bila tarikh kita nak angkat barang. Sebab kita tak tahu lagi, kita buat jangkaan dulu sebab 14 tu dia akan umum balik. Yang kita tu akan betul Ustaz. Yang tu betul. 14 dia umum. Okey, umum. Jadi kita buat jangkaan. Katakanlah 14 tu dia umum, dia akan masuk fasa 2 kan, tak silap saya kan? Ya, betul itu. Sama ada sekolah ke tak sekolah tu pun kita tak tahu lagi. Macam mana? Kita tak boleh buat saya punya pandangan macam ni Ustaz. Kita jangka mungkin dalam fasa 2 tu, kalau ikut dalam perkembangan terkini lah, kemungkinan sekolah belum bermula. Tetapi pergerakan tu mungkin dah dibenarkan. Jadi betul yang saya cadangkan. Saya kata sama ada 21 ataupun 28. Kalau 28 tu cantik lah. Maksud dia selepas 14 Jun, kita ada 2 minggu lagi. Maksud dia biar umum pun fasa kedua ni mungkin mengambil masa 2 minggu juga. Jadi kalau kita ambil 2 minggu tu kita settle dia punya. Kalau kata sekolah tak masuk pun, maksud dia kalau kita letakkan 28, itu kita tak 28. Maksud dia kalau kata sekolah tak masuk lagi 28, mereka akan declare sebagai BDR tu, tapi sebenarnya sekolah dah berpindah. Okey. Barang-barang kita nak dipindah tarikh? Maksud dia kita akan pindah sebelum 28 tu lah. Maksud dia kita akan ambil tempoh 3 hari tu lah. Ustaz, Cikgu Midi, saya cuma nak buat cadangan lah. Tadi Cikgu Midi cadangkan andai kata kita masuk penyuraian tu pada 28. So saya buat cadangan lah untuk kita pindah barang tu pada tarikh 21 Isnin. Sebab apa saya cadangkan 21 Isnin tu ialah supaya di pihak kita juga, pegawai-pegawai kita juga sekiranya tak ada BDR pada tarikh tersebut, kita juga boleh bantulah dari segi pemantauan. Itu atas alasan itulah saya cadangkan pada 21, 22 dan 23. Kalau mesyuarat bersetuju lah. Okey, bagi saya tak ada masalah. Tapi kita kena mengandaikan jugalah kalau 21 tu bersekolah semula. Katakan 14 bulan tu kita tamatkan, kemudian dia bagi tempoh dia punya 4 hari tu bertenang, 21 tu bukan sekolah semula. Jadi maksud dia itu yang perlu kita lihat saya rasa. Tarikh angkut barang tu saya rasa tak timbul isu lah. Kalau kata sekarang ni tadi seperti mana yang sekolah menengah Matayak minta cikgu-cikgu dia nak pergi kemas bilik. Itu pun kita kena tengok juga tempoh. Kemudian Cikgu Hasanuddin mengatakan bahawa dia pun tak sempat dia punya packing lagi. Jadi itu antara situasi-situasi yang perlu kita pertimbangkan dalam situasi sekarang. Tuan Timbalan, kita sekarang ni, kita sedia maklum bahawa pihak JPN kita pun tak mahu ambil risiko nak keluarkan surat kebenaran kepada cikgu. So, sehingga 14 hari bulan ni, kita tak akan beri surat kebenaran untuk cikgu bergerak berkemas di sekolah-sekolah tersebut. So, kita anggap mereka boleh pergi berkemas pada 15. Katalah 15 tu kita bebas untuk kita pergi ke sekolah. Cikgu-cikgu pergi ke sekolah berkemas. So andai kata 15, 16, 17 tu mereka berkemas. So kita rasa mungkin pada tarikh 17 tu kita boleh
mula buat perpindahan. So itu saya nampak macam tu. Boleh juga dan boleh macam tu. Tak ada masalah. Ya. Terima kasih Medi. Cadangan saya. Sorry. Jadi okey, saya rasa boleh macam tu, cadangan tu. Kita tunggu 14, tengok 14 tu apa respon kedudukan dia. Kalau kata 14 tu okey, guru boleh bergerak, maksudnya 14, 15, 16 tu masa untuk mereka buat persiapan dan kita akan buat keputusan balik untuk menggerakkan barang-barang tu 17, 18 dan 19 ke macam mana kita lihat balik. Boleh macam tu? Boleh Ustaz. Saya setuju. SPS mungkin setuju macam tu. Cikgu Hamidi. Okey, boleh Ustaz. SIP okey, SIP tak ada masalah saya ingat. Okey dah kan. Setuju tuan. Okay. Setuju. Ya. Okey. Keputusan ni bahawa perpindahan barang-barang itu bergantung kepada keputusan lockdown pada 14 hari bulan ni. Betul ya? Okay. Ya, betul Ustaz, betul. Okay. Dengan cara salah tu kita akan bincang kemudian. Okay. Baik. Teruskan Ustaz. Okey tuan boleh teruskan. Okey, seterusnya yang terakhir Encik Latif, Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri memohon kerjasama SMK Mata Air dan SK Cuping untuk memanjangkan jemputan projek bijak emosi kepada semua guru dan AKP sekolah masing-masing. Dan maklum balas daripada Sekolah Mata Air, program bijak urus emosi telah dihadiri oleh 33 orang guru dan staf sekolah menengah kebangsaan Mata Air. Okay. So Latif. Power bank lah. Ada tambahan apa? Ni okey no. Okey Ustaz, tak ada apa. InsyaAllah kalau ada keperluan nanti kita akan buat selepas melakukan perpindahan. Okay, Cikgu Hasnuddin beri respon sikit hari itu dan juga ada Assalamualaikum Ustaz, minta maaf. Okey, pertamanya saya tak ada masalah. Cuma itulah saya tak ikut dari mula tadi, ada kesilapan sikit tadi. Cuma kita nak tunggu selepas 14 hari bulan kan, apa langkah seterusnya kan? Ya. Okey, kemudian pihak jabatan pun mesti nak bagi kurang-kurang 2-3 hari juga untuk cikgu berkemas di sekolah. Betul. Cuma itulah kita apa-apa pun kita tunggu 14 bulan ni, apa pengumuman pula, lepas tu tolong bagi lebih kurang 2-3 hari lah untuk kami berkemas. Itu je. Memang kita buat macam tu lah. Tak ada masalah. Hari bulan tu kita ingat pengumuman dan kita buat tindakan segera. Okey. Baik, terima kasih. MK Mtair, respon program bijak. Ilya, tak boleh Ilya. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Untuk program bijak urus emosi itu memang saya dah wawarkan kepada semua guru dan staf melalui WhatsApp official sekolah dan alhamdulillah lah mereka pakat ikutilah. Dan program tu saya rasa mungkin tak berhenti sekadar itu saja. Sebab untuk bijak urus emosi pada kami yang mengalami proses penyuraian ini bukan saja sewaktu nak berpindah ni, tapi selepas berpindah tu nanti untuk kami menyesuaikan diri dengan orang kata perkongsian dua buah sekolah di satu kawasan tu pun perlulah juga diberi sedikit sebanyak apa orang kata panduan dari segi daripada unit psikologi dan kaunseling. Saya harap Encik Latif dapat menyusunlah berapa program untuk kami di Sekolah Mata Air dan Sekolah Cuping. Minta sektor psikologi kajian keberkesanan tu ke form ke datang ke sekolah dia orang boleh buat penilaian. Boleh dengar? Ya. Ustaz, betul-betul Ustaz.
Setuju, Betul. okey. Oh, tak dicadangkan nilaian kesanan tu dibuat Google Form tu hantar ke sekolah, minta dia orang isi je apakah cadangan dari pengisian tu baik ke macam mana tu. Untuk penilaian program tu memang kita dah buat, Ustaz. Kita dah bagi dah dekat sekolah tu untuk menilai program tu. Kita tinggal tunggu dia punya ni lah. So untuk selepas ni sebenarnya kita dah susun dah untuk selepas berlaku penyuraian. Sebenarnya kalau boleh bersemuka tu lagi cantik sebab kita nak kumpulkan sekali SMK Mata Ayak dengan SK Cuping. So maknanya kita akan adakan aktiviti lagi lah, maksudnya lepas berlaku penyuraian, tapi bergantunglah pada situasi pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang ni. InsyaAllah kita akan ada lagi, cuma mungkin kita akan buat kalau berlaku macam juga kita akan buat secara maya jugalah, secara online balik. So kalau tak ada masalah. Terima kasih, Ustaz. Okey, terima kasih banyak Datuk dan kedua sekolah yang berikan kerjasama. Okey, seterusnya ada lagi soalan kita? Selesai Tuan, demikian, terima kasih. Okey, kita lihat pada agenda seterusnya. Ustaz. Seterusnya laporan progress report daripada SIP. Okey, silakan SIP. Ada apa-apa lagi makluman kat kita? Ustaz, untuk makluman tak ada progres kerja untuk minggu ni. Seperti mana yang dimaklumkan sebelum ni lah. Okey, maksudnya kerja-kerja seperti yang progres dia seperti yang hari itulah. Ya Ustaz. Dan kerja-kerja dia dah berhenti semua ke sekarang ni? Buat masa ni memang kita dah bagi work scope order pada kontraktor. Mana tak jalan apalah. Jadi saya nak minta juga, kan kita kata tadi kita nak Ustaz, minta bantu, nak minta kita JPN ni bantu SIP, bantu kontraktor tu untuk dapatkan perusahaan CIDB KPM . Ya, itu pun selepas dapat blessing daripada pihak KPM, Ustaz. Ya, okey. Dan once dia dapat blessing daripada pihak KPM, dan barulah dia pergi ke CIDB. Dan ada satu lagi permohonan baru daripada BT juga. So ada tiga kelulusan lah pihak kontraktor perlu dapatkan. Ini kontraktor dah tahu kan, dah maklum? Kontraktor dah maklum kan tiga perkara ni? Kita dah maklum pada pihak kontraktor. Kita dah masuk dalam portal Ustaz. Surat semua kita dah masuk dalam portal. Should be kontraktor dah maklum dah. Cuma kalau dapat kita follow sikit, khususnya di Cuping tu lah. Di SMK Mata Air tu lah. Mereka ambil tindakan. Boleh clear ke soal saya? Sabri? Ya Ustaz. Ya, jelas Tuan. Okey. So, okey. Kalau dah tak ada apa-apa, kita apa masuk lagi agenda kita, tak Sabri? Hal-hal lain Tuan? Okey. Hal lain saya bagi pada sektor berkenaan. Siapa dulu? Sektor sekolah. Tuan Timbalan kalau ada apa-apa. Saya rasa saya tak ada apa dah. Mungkin Cikgu Adidan sebelum ni Cikgu Adidan yang mengurus. Kalau ada Cikgu Adidan. Saya rasa kita follow tarikh tadi lah. Okey. Bagi saya pun tak ada masalah lah Ustaz, sebab dari segi persiapan untuk tugas-tugas SPS tu kita memang bersedia lah kita kata. Dan kita sekarang ni kita bersedia pula lah untuk 17 hari bulan tu. Itu sajalah Ustaz. Okey. Sektor pembelajaran? Untuk sektor pembelajaran saya rasa tak ada apa. Sebab untuk sektor pembelajaran ni bila semua dah masuk katakanlah bersemuka, maka itu kita akan ambil bantu atau ambil bimbing lah di situ. Tapi kalau tak boleh bersemuka secara PDPR, yang tu orang kata kita terpaksa mantau melalui PDPR lah pula di situ. Itu ajalah sektor pembelajaran. Baik, terima kasih Datin Najwa. SPMU?
Ada okey SPMU. Ya, ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Okey. Ya. Untuk SPMU saya rasa kita ikut timeline yang kita dah letakkan. Ada timeline di situ dah. Saya ikut di situ lah, tapi nak maklum kalau support daripada SPMU tu pada hari mula perpindahan pun kita dah support dah dari segi kaunseling murid lah tuan kalau ikut timeline tu. Itu je. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Okey, sektor ni infra dah. Pendidikan Islam tak ada lah? Ada Ustaz Zaki. Ustaz Zaki, ada apa? Kafar ke apa semua tujuan lah? Ada maklumat? Ustaz Zaki ada apa-apa? Oh, Ustaz Zaki dah left kot. Okey, kemudian Cikgu Zainuddin bersama dengan kaunseling Okey. Peperiksaan? Okey. Tak ada apa Ustaz. Ada peperiksaan, ada konsep baru kan di sekolah mata air tu. Macam mana nak buat? Dia orang dah tak ada apa? Tidak ada bilik dewan peperiksaan. So jadi fikir tengok. Peperiksaan tak ada. Sebab buat planning ni tak? Kita tunggu peperiksaan ni dia tak dewan macam mana nak buat? Kan? kena tunggu sesi pendaftaran selesai dan sesi pelajar dah masuk baru boleh tengok Ustaz. Ada sekarang kita dah dewan tu tak ada. Kan? Dewan tu tak ada. Jadi apa plan A, apa plan B? Peperiksaan. Contohnya. Kan? Okey lah. Okey, Cikgu Din, tak ada lagi. Sektor semua manusia. Puan Haji Emma. Tak ada apa Ustaz. Haji saya dengan sektor. Okey. Ni Puan Masina. Ya Ustaz, tak ada apa untuk penerusan integriti tak ada. Ni Mas Azmi ni siapa dia? Ya? Mas Azmi ni siapa? Mana? Ya? Tak pasal nama tu. Tak apa lah. Puan Masina Ustaz. Mas tu nama dia Azmin Ayah. Oh. Masina Azmin ni. Ya nama glamour lah ni. Okey. FTP, Cik Nan. Tak ada apa Ustaz, tunggu hari waktu je. Kita buat rapat. Alhamdulillah, tunggu hari dan waktunya. Baik. Ya. Okey, SPM. Wayanti. Ya Ustaz, saya ada satu benda Satu concern perkara. berkaitan dengan YTL punya tower. Ya. YTL punya tower tu ada satu di SK Chuping dan ini adalah di bawah tindakan sepatutnya SIP lah untuk memaklumkan bahawa akan berlaku penutupan SK Chuping. Jadi tower tu sekarang ni pihak YTL masih lagi masuk untuk membuat maintenance. Jadi selepas bila dah berlaku penutupan ni, adakah YTL dibenarkan untuk masuk? Dan benda ni perlu dimaklumkan kepada BPA kot. Bagi saya lah sebab sebab bahagian pengusaha Tengok orang macam mana tu. Okay, Tuan Musi yang siapa yang nak buat kan? Yang ni saya untuk menara YTL ni saya selalu berhubung dengan BPA lah. Saya ambil tanggungjawab ni lah untuk maklumkan kepada BPA. Walaupun kita pindah nanti, kita tak akan tinggal tu sekolah Chuping tu. Untuk sementara waktu saya ingat tak ada masalah untuk servis tu. Cuma kita tengoklah apa jawapan daripada BPA, KPM. Okey, tindakan SIP menghubungi BPA tentang menara YTL tu. Okey. Sektor ni integriti. Tak ada. Integriti tak ada. Okey. Pada Mas dah buat laporan. Ada. Okey dah. Tu Inwan tu. Okey. Teknologi dah ada tambahan apa? Teknologi? Okey Ustaz, tak ada apa. Okey, terima kasih. Okey, kita pergi kepada sekolah pula. Cikgu Fazila ataupun mana-mana fikir ke nak cakap apa-apa?
Okey, baik Ustaz, terima kasih. Sebenarnya permohonan khas yang kita bincangkan dalam mesyuarat yang ke-7 itu, sebab kita tidak mengambil kira anjakan tarikh perpindahan. Itu yang kami takut kata nak minta Cikgu Mai, sebab ingatkan tarikh nak pindah tu tetap pada 9, 10, 11 tu. Jadi bila dah ada anjakan tarikh, jadi kami tak risau sangatlah. Itu kita kata ingat sebab timeline nak sampai tapi kerja tak boleh buat. Itu sajalah. Jadi sekarang kami akur dan insyaAllah yang perjumpaan tentang mesyuarat dengan SK Chuping berkenaan guna sama, kami akan lakukan secara maya kot insyaAllah. Maya dulu lah. Okey, terima kasih SMK Matair. Ini Cikgu Hasnuddin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Puan Fadilah. Saya rasa apa pun kita tunggu 14 bulan. Cuma kalaulah bolehlah kita minta kebenaran khas lah. Saya rasa saya kena bersemuka dengan Puan Fadilah ni. Dengan siapa? Dengan pengetua, Puan Pengetua. Kita tengoklah minggu depan macam mana lah. Ya, bolehlah kita pakat dengan besar dengan tinggi boleh kot ni boleh kot minggu depan lah. Saya akan pilih 2 orang je. Boleh. Kalau dibenarkan saya ke sekolah, saya akan tunggulah Guru Besar Hasnuddin untuk sampai ke Mata Ayak. Senang nak tunjuk tempat-tempat tu. Dah saya rasa kalau boleh Cikgu Media bagi minggu depan lah kami akan pilih 2 orang boleh kot. Dia macam ni Cikgu Hasnuddin, bukan masalah beri tak beri. Masalahnya kita pengarah dah maklum dalam libat udah baru ni. Maksud dia pengetua dan guru besar kita benarkan pergi ke sekolah dalam tempoh 4 jam. Jadi maksud dia nanti Cikgu Hasnuddin boleh lalulah ke SMK Mata Ayak tu. Boleh. Jadi maksud dia bincang dengan Cikgu Fadilah lebih kurang dalam 2 jam, okeylah. Okey. Boleh. Kita bagi surat kebenaran khas. Jadi bukan nak surat. Bukan surat, cakap mulut je kot lah. Okey, faham. Okey. Tak apa, saya masalah. Saya urus Cikgu Fadilah lah minggu depan Cikgu Fadilah nah. Okey. Baik, insyaAllah. Baik. Terima kasih. Yang ni tak payah minit lah. Jangan minit. Terima kasih lah. Okey. Saya ingat habis lah kot. Saya suruh pada usaha. Terima kasih Cikgu Midi. Baik, tak ada apa-apa Tuan. Lancar, terima kasih. Okey, kalau tak ada apa, saya nak ingatkan saya lagi. Untuk surat sektor Tuan Timbalan sekolah, untuk surat penangguhan tu, kita kena maklum juga kepada KPM dan juga MB. Sebab kita ada bagi surat dulu pada MB juga. Pada tarikh 14 tu. Kita maklumkan. Okey, tak apa Ustaz. Kita SPI kami jalankan. Very good. Okey. Untuk mesyuaratkan ni minggu depan ni, ada keperluan tak kita nak mesyuarat? Sebab saya nampak macam kalau minggu depan berapa bulan laporan tu tak ada laporan lagi ke atau sikit sangat? 9 hari bulan Jun Tuan. Oh 9 boleh tak ada masalah. 9 boleh dekat kan? Kalau kita tak ada apa-apa kita boleh dengar sikit apa pandangan gitulah. Jadi mungkin minggu depan ni saya bincang dengan pengarah Ustaz. Kalau kata ada keperluan untuk pengarahkan chair lah. Dan minggu depan tu saya ingat minggu akhir kot saya nak kalau nak chair pun kan. Lepas tu saya pergi orang lain lah pula kan chair. Tapi saya tetap juga dengan saya ni bersama-sama. Okey. So saya ucapkan terima kasih kepada semua dan mohon maaf kepada semua, terima kasih kita pada SIP yang mereka saya tengok sebagai tulang belakang sektor sekolah, SK dan juga SK Matair dan semua ahli kuasa. Di atas kerjasama kita melaksanakan tugas ini yang kita pun belum ada pengalaman kepada program penyuraian ini, tapi saya lihat atas kerjasama kita dapat laksanakannya dengan baik. Untuk fasa yang pertama ni walaupun kita jangka 14 bulan nak masuk, dulu kita kata 3 Mei dan tancap kepada 14, dan 14 kita pun tahu lagi tarikh bila. So jadi walau bagaimanapun saya ucap terima kasih dan mohon maaf
sepanjang saya mempengerusikan mesyuarat ini mungkin ada menyinggung perasaan mana-mana, saya mohon maaf dan saya tak ada niat apa-apa untuk perkara ini. So kita tangguh mesyuarat kita pada kali ini dengan sama-sama kita membaca tasbih dan surah. Tuan, maaf Tuan, ada saya perasan kehadiran ni ada SPPM BPSH. Ada BPSH sekali kan join kita? Ada. Kalau ada welcome, okay. Ada kod dia orang nak cakap apa? No problem. Ada BPSH sekali ni? Jemput. Bagi sikit talking kat kita, bagi sikit berapa? Ada ke? Tak apa. No problem. Ada tak? Tak ada. Dia masuk parking je kot. Tak apa kalau dia nak ni join, bagus juga. Saya pun tak teringat nak jumpa dia orang sekali. Bagus juga. Dia dapat, saya kata dulu nak bagi minit surat apa semua dekat nama tu ni Hamidi. Lepas tu kalau dia boleh join lagi bagus. Jadi dia boleh. SPPM tu apa? Pengurusan maklumat kot? SPM kot. SPPM tu apa? Pengurusan maklumat? Kod sekali dengan yang tu kot? Dengan dia kot? SPM pengurusan maklumat Apa? Okey. Mungkin pakai ikut kan. Okey. Assalamualaikum. Minggu depan kita teruskan juga mesyuarat 9 hari bulan tu. Seperti biasalah agenda kita. Kalau ada apa-apa, kita tak ada, kita cepat-cepat saja. Ingat, itu saja. Sekian. Berapa kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Serta perancangan pengurusan sekolah menengah kot, SPPM. Okey. Ustaz Sabri tomorrow. Ya Tuan, baik Tuan. Pukul 9 kita meeting. Lepas tengah standby. Kalau dapat si pejabat lah, boleh? Baik Tuan. Lepas juga. Okey. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.